Hello guys, welcome back to the segment. Alright, nama aku Hafiz. Apa khabar korang semua? Aku harap korang semua dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya. Alright. Dan kepada sesiapa yang baru saja join channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tekan butang loceng untuk mendapatkan notification video-video terkini daripada The Segment. Malam ini sekali lagi kita akan bersiaran untuk kisah seram subscriber. Dan kali ini aku dapat kiriman daripada rakan kita di Instagram, iaitu saudari bernama Rihanna. Okay. Terima kasih kerana menghantarkan kisah anda kepada kami. Bagi aku, kisah Rihanna ni adalah antara kisah-kisah seram yang kita dapat daripada college ataupun daripada asrama, sekolah-sekolah asrama kan. Right. Jadi menurut pada kisah Rihanna ni, pada tahun 2006, Kolej Kemahiran di Johor. Okay. So Rihanna ni merupakan seorang student di Kolej Kemahiran di Johor. Dan dia dapat asrama lah. Dia ditempatkan di satu dorm ataupun satu bilik di bahagian hujung sekali. Dan dalam dorm tersebut mempunyai dua katil bertingkat. Okay. Kalau korang tahu, double decker lah, dua katil bertingkat, satu atas dan satu bawah. Rihanna ni pula dia duduk di bahagian katil bawah. Dia tak nak duduk dekat atas lah, dia duduk dekat bawah. Jadi pada hari yang pertama, dia antara orang yang paling awal datang di kolej tersebut, ataupun di asrama tersebut. Dan dia pun dah unpack barang-barang dia dan letak barang-barang dia dalam almari dan sebagainya. Jadi dia, obviously, bila dia adalah orang yang terawal, dia dapat pilih katil mana yang dia nak kan. Jadi selepas dia pilih katil apa yang dia nak, dia dah pasang cadar dia, dah pasang sarung bantal dia dan sebagainya. Dia pun lepak kan, baring dan mula untuk baca novel kegemaran dia. Sedang dia membaca novel kegemaran dia, dia tertidur. Dan masa tu tengah hari lah, dia tertidur. Selepas Zuhur tu dia tertidur. Dan dia terjaga dalam pukul 4 lebih. Selepas asar dia terjaga. Bila jaga petang, jadi badan pun tak berapa nak selesa sangat. Jadi dia pun ambil keputusan untuk pergi mandi lah. Dan setelah urusan dia selesai untuk pergi mandi dan sebagainya, jadi dia pun nak balik ke dorm lah. Dan dia agak terkejut bila nampak rakan sebilik dia berdiri dekat depan pintu dorm. Bila nampak orang tu, dia jadi macam biasalah, bagi salam kan. Orang tu pun jawab balik salam. Dan mereka jadi kawan. Kawan dia ni duduk kat tingkat atas lah, dia duduk tingkat bawah. Hari pertama tak ada apa-apa yang mencurigakan sangat. Jadi waktu malam pun dah sampai, waktu maghrib pun dah sampai. Mereka solat sama-sama dan sebagainya. Dan mereka turun pergi ke Dewan Makan. Jadi Rihanna ni tanya pada kawan dia, jom kita pergi Dewan Makan, kita nak makan. Saya lapar, dia kata. Jadi kawan dia ni pun hanya menggelengkan kepala dan senyum. Dan jadi maknanya mungkin kawan dia ni tak lapar sangat lah. Alright. Okay. Rihanna ni pun tak nak cerita banyak. Dia pun macam, okay lah, kau tak nak ikut, tak apa, aku dah lapar ni kan. Jadi dia pun turun. Dia turun macam biasa. Dan lepas makan, dia balik ke atas, balik ke dorm atas. Dan macam biasalah, bila kita duduk dekat college ataupun di asrama, kita ada buat prep ataupun study kan. Study sampai pukul 9 lebih, pukul 10 malam, selepas isyak dan sebagainya. Jadi waktu untuk tidur. Jadi bila tidur pada malam yang pertama tu, semuanya macam okey. Jadi dia tersedar dalam pukul 1 lebih kot. Selepas dia dah tidur tu, dia tersedar dalam pukul 1 lebih tu. Dia tersedar macam ada bunyi yang mencurigakan. Krek. Bunyi macam tu, bunyi krek.
Jadi dia tak puas hati lah, apa benda ni kan, bunyi ni kan. Jadi dia pandang member dia tengah tidur lagi. Sebab jadi maknanya bila sekarang ni kira bilik tu dah penuh lah. Dah ada 4 orang dalam bilik tu. Dia ada member dia lagi 3 orang, maknanya 2 di atas, 1 lagi di bawah kan? Jadi dia pun katil bawah juga. Jadi tengok semua orang tengah lena tidur kan? Tapi bila dia macam cuba untuk mencari daripada mana arah bunyi ni datang, bunyi tu hilang. Bunyi tu dah tak ada lagi lah. Jadi Rihanna ni pun macam okey lah, tak kisahlah apa-apa kan. Malam pertama okey, tak ada masalah. Dan seterusnya untuk malam kedua pula, rutin yang sama, selepas belajar, selepas waktu asar, selepas waktu maghrib, ajak pergi dewan makan. Jadi kali ni kawan-kawan dia pun ikut sekali turun pergi ke dewan makan, makan sama-sama, bergelak ketawa dan sebagainya, dan balik ke dorm. Dan tiba masa untuk tidur. Alright. Jadi Rihanna ni macam biasa, sedia untuk tidur, tarik selimut dan tidur macam biasa. Waktu berjalan macam biasa, dan dia tersedar lagi sekali, dan bunyi yang sama tetap kedengaran. Dan bunyi itu semakin lama semakin kuat. Macam seolah-olah bunyi cakaran, bunyi benda yang bercakar. Cakar. Rihanna macam tak puas hati dengan bunyi ini, dan dia bangun daripada katil di sini. Dia bangun daripada katil dia, dan dia jalan dekat seluruh bilik dia tu untuk tengok kawan-kawan dia ni. Siapa yang sebenarnya mungkin menggigau ataupun mungkin ada benda yang tak kena ke dan sebagainya. Dia tengok macam tak ada apa pun, okey semua kan. Dan bunyi tu terus hilang. Rihanna pasang niat dalam hati dia, okey, untuk malam ketiga ataupun malam esok, kalau benda ni masih berbunyi lagi sekali, aku akan cari benda ni sampai dapat. Dan dia nekat yang dia takkan tidur malam tu, semata-mata untuk mencari daripada mana bunyi ni datang. Adakah daripada member dia ke, ataupun daripada bilik sebelah dia ke, ataupun di luar pintu dia ke, di luar tingkap ke. Dia dah pasang niat, dia dah nekat habis-habisan. Okey. Malam ketiga. Jadi malam ketiga adalah Khamis malam Jumaat. Dan selepas baca Yasin di dorm bersama teman-teman, kawan-kawan, diorang pun decided untuk tidur. Okay. Lepas semua dah settle, Khamis malam Jumaat, besok nak pergi sekolah. Jadi lepas dah baca Yasin, lepas dah solat isyak dan sebagainya, Rihanna nekat untuk cari balik kalau ada lagi bunyi benda ni. Dan dia macam biasa, tarik selimut, tutup lampu, tarik selimut dan pura-pura tidur. Jam di dinding waktu tu dalam pukul 11 lebih. Masih tak ada kedengaran bunyi yang diperkatakan sebelumnya. Dia tetap tahankan mata dia sampai lebih kurang pukul 3 pagi. Akhirnya bunyi cakaran itu kembali. Bunyi cakaran itu lebih dalam dan lebih kuat daripada hari pertama dan hari kedua. Dan Rihanna ni memang nekat. Okay, aku nak tahu sangat apa benda ni. Dan bunyi tu makin lama makin kuat, makin lama makin kuat, makin lama makin kuat. Dan Rihanna ternampak ataupun terdengar bunyi itu datang daripada almari di sebelah hujung. Jadi dia macam, apa benda ni dalam almari ni kan. So Rihanna bangun perlahan dan dia berjalan menjingkit perlahan-lahan menuju ke almari yang di hujung. Dan masih kedengaran bunyi itu, krek, 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 krek. Masih kedengaran. Setibanya di almari di hujung, dia masih dengar lagi bunyi itu. Dan dia nekat untuk buka almari itu.
Dan apabila Rihanna buka almari tu, alangkah terkejutnya dia. Dalam keadaan gelap hanya samar-samar lampu di luar, lampu di bahagian koridor dom, sama-sama lampu sama-sama dalam keadaan yang samar, dalam keadaan yang separa terang. Dia buka almari tu, dia buka secara perlahan almari tu, dan dia ternampak sepasang tangan yang berkuku panjang yang ingin keluar daripada almari tersebut. Tak nampak benda lain, dia nampak hanya sepasang tangan yang ingin keluar daripada almari tersebut. Mengikut pada cerita Rihanna, dia pingsan. Dia pingsan pada waktu tersebut sampailah keesokan harinya. Jadi bila kawan-kawan dia nampak Rihanna dalam keadaan begini, panggil warden datang. Jadi warden pun datang cuba untuk selamatkan Rihanna, cuba untuk kejut dia dan bangunkan dia. Dan Rihanna tanya pada warden tersebut yang cikgu, saya nampak benda ni semalam dan itulah kali terakhir yang saya ingat saya nampak. Dan cikgu tu hanya senyum dan mengatakan pada Rihanna, ini adalah perkara yang biasa kepada sesiapa yang menetap di dalam dom ini. Jadi Rihanna pula merupakan pelajar baru dan dia pandang balik kepada kawan dia yang pertama yang dia jumpa tadi, yang kawan dia yang berdiri tegak di depan pintu tu, yang selepas dia habis mandi tu. Dia pandang dalam keadaan muka yang sangat pelik, macam seolah-olah macam ingin bertanyakan sesuatu kepada kawan dia ni. Dan kawan Rihanna ni hanya mampu melemparkan senyuman. Hanya senyuman. Seolah-olah macam kawan dia ni memang tahu apa yang dah terjadi dekat dalam ni kan. Dan itu adalah antara perkara yang paling menakutkan ataupun pengalaman yang paling seram buat rakan kita Rihanna. Okay. Wow. Aku yang bercerita ni pun tegak agak bulu roma sebenarnya kan. Sekarang kalau ikut jam menunjuk pada pukul 3.30 pagi, agak seram juga. Jadi bagi aku cerita yang sangat menarik daripada Rihanna. Terima kasih Rihanna kerana sudi untuk berkongsikan kisah seram anda di Kolej Kemahiran di Johor Bahru. Satu pengajaran yang aku boleh kupaskan daripada cerita yang sebegini rupa adalah bila kita berada di kawasan yang baru, kawasan yang bukan tempat kita sebelum ni, adalah lebih baik untuk kita berhati-hati dan juga jangan terlampau berani. Sebab kita pun tak tahu apa benda yang pernah berlaku dekat situ dan sebagainya. Mungkin kita kena ambil lebih minat untuk bertanyakan dengan orang sekeliling tentang sejarah sekolah tersebut ataupun apa-apa information yang kita boleh dapat daripada rakan-rakan kita yang lain, supaya kita lebih bersedia. Alright. Terima kasih Rihanna. Alright, thank you so much for sharing with us. Untuk dalam segmen kisah seram subscriber. Aku rasa itu saja perkongsian aku untuk hari ini. Dan kalau korang ada cerita-cerita seram ataupun cerita-cerita pelik, psycho dan sebagainya yang ingin berkongsikan dengan kami, boleh hantarkan email kepada kami di hellosegment@gmail.com ataupun korang boleh DM kami di Instagram @hellosegment. Alright. Dan kepada sesiapa yang baru datang, yang baru join channel ni, terima kasih sangat-sangat. Make sure korang tekan butang like, share dan subscribe. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum.